Dia keluar daripada penjara lah, dia boleh pergi menggunakan ilmu gaib lah, dia boleh gunakan macam-macam lah, boleh terapung lah, dia boleh baca Al-Fatihah terbalik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga korang yang melihat video ini sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, bila kita kena tengok keadaan yang indah ni, kita kena ucapkan masya-Allah. Jadi, hari ni ataupun konten kali ini kita nak bercerita mengenai seorang individu yang bernama Maznah Ismail. Aku tahu korang mesti tak tahunya kan. Korang mesti tak kenal siapa Maznah Ismail ni. Betul tak? Korang tak tahu kan? Cuba kalau aku cakap, aku hari ni buat konten semata-mata nak bercerita mengenai Mona Afendi. Korang mesti pandang aku. Okey. Hari ni kita nak cerita pasal Mona Afendi. Kita tahu Malaysia pernah digemparkan satu tragedis yang sangat seram kan. Jadi korang tahulah cerita Mona Afendi. Bagi korang yang lahir sebagai budak-budak yang sunat-sunat laser ni mungkin tak kenal lah. Tapi bagi mereka yang lahir pada 80-an, 90-an, yang bawah-bawah dia lah, yang bawah-bawah tu semua kenal siapa itu individu yang bernama Mona Afendi. Masya-Allah. Kita tahu tragedis ni sangat menggerukan. Sebab apa? Dia membabitkan satu nama individu yang besar juga dalam arena politik. Dan korang kena tahu siapa itu Maznah Ismail. Maznah Ismail ni sebelum ini nama dia dikenali sebagai seorang penyanyi. Lagu dia adalah seperti ku nyanyikan lagu ini. Jadi tuan-tuan, kita tahu macam mana tragedis ini berlaku dekat Malaysia, membabitkan beberapa individu seperti mana suami kepada Mona Afendi ni, iaitu Afendi, dan juga seorang individu yang bernama Juraimi Hussein. Okey. Jadi korang kena tahu sebenarnya yang membunuh Datuk Mazlan ini dikerat 18 bahagian kan, kepalanya dipancung. Masya-Allah, sehingga kan dihumban ataupun ditutup satu lubang yang sedalam 1.8 meter. Jadi ia sangat menggerunkan. Waktu itu kejadian ini menggemparkan satu Malaysia. Aku rasa Indonesia pun tahu pasal hal ni. Jadi aku tak nak cerita apa kronologi mengenai pembunuhan ini. Tapi satu je aku nak bagi tahu kat korang. Aku cerita pasal Mona Afendi pada tahun 2023 ini adalah sebab satu individu juga yang mengeluarkan satu single, iaitu Sedih Hati, yang dibuat oleh Malik. Siapa yang tak kenal, tergempar kan. Malik ni pun satu individu yang orang kata kalau dalam arena seni ni, dalam bidang muzik ni, dia kira macam power. Kalau dia buat lagu mesti powernya. Critical, deteriorasi mental, physical, diragu reaksi dangkal. Lepas tu perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Malik pun memang orang kata tata bahasa yang sangat dahsyat. Jadi sebab tu aku cerita pasal Mona Afendi ni. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku tahu apabila Mona Afendi ataupun Juraimi ni telah ditangkap. Tapi apa yang aku dapat tahu daripada cerita orang yang jaga Mona Afendi ni, iaitu Sarjan Azizah kan. Sarjan Azizah, dia kata, dia bagi tahu lah, Mona Afendi ni dekat dalam penjara dia sangat bagus. Dia baca Al-Quran, dia banyak habiskan masa dengan Al-Quran, dia banyak masa habiskan buat solat-solat fardu, solat-solat mungkin yang solat-solat yang ditinggalkan, solat-solat sunat. Dan kalau tak silap aku, dia rajin buat solat tasbih. Kita pun tak mampu nak buat.
Mungkin kalau kita buat solat sunat tasbih ni mungkin kita akan buat sebulan sekali ataupun setahun sekali ataupun seumur hidup kita sekali. Tapi dia buat, kemungkinan ni buat hari-hari. Masya Allah. Jadi korang kena tahu, korang jangan salah anggap yang bunuh orang kata Datuk Mazlan ni adalah Mona Fendi. Mona Fendi ni adalah nama yang ketiga tertuduh membabitkan pembunuhan Datuk Mazlan ni. Jadi Mona Fendi ni bukanlah yang membunuh. Korang kena tahu pasal tu. Hari ni orang ingatkan Mona Fendi ni lah yang bunuh Datuk Mazlan. Okey. Apa yang diceritakan oleh Sarjan Aziza ni, Sarjan Aziza bagi tahu yang mengenai Mona Fendi ni dalam penjara memang sangat bagus. Kan? Dengan percakapan dia, tutur bahasa dia, akhlak dia. Jadi seseorang yang dia tahu bila dia nak mati ni, memang dia akan bertaubat. Jadi sebab tu kita banyak-banyak doakan. Aku harap korang yang tengok video ni, waktu ini korang sedekahkan Al-Fatihah kepada Mona Fendi dan kepada suami dia dan juga Juraimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Alhamdulillah kita telah buat satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang tiada, kan? Okey. Jadi aku nak bagi tahu kat korang bahawasanya Mona Fendi ni, aku pastilah Mona Fendi ni bila pengakhiran hayat dia pasti dia bertaubat. Pasti dia bertaubat. Kita ni tak tahu lagi waktu bila kita Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil nyawa kita. Kita takut-takut kita ni tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mona Fendi ni dah tahu waktu bila dia akan dipenjara, kan? Waktu bila dia akan dibunuh. Jadi sebab tu hari ni kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok orang-orang yang mati dalam keadaan baik. Kita tak tahu sebab apa pengakhiran dia itu sebab dalam kehidupan kita ni Allah nak tengok pengakhiran kita. Bukan waktu apa yang kita buat yang lepas. Allah nak tengok pengakhiran kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, perkara yang paling terbaik sebenarnya, kan, aku tak galakkanlah korang masuk penjara, tapi orang yang nak dihukum mati ni, mereka tahu waktu bila mereka nak mati. Jadi mereka ni cepat-cepat bertaubat. Makan pun kurang, mereka banyak puasa, kan. Korang bagilah, hantarlah makanan apa-apa pun, kan, kau makan yang sedap, diorang tak ada rasa kesedapan makanan tu. Jadi sebab tu hari ni kita yang paling takut adalah diri kita. Kita tak tahu waktu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil nyawa kita, sebab dia dalam teka-teki. Ini semua dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni kita kena buat persiapan, banyakkan solat fardu. Kita kena jaga solat fardu di awal waktu dekat masjid bagi seorang lelaki. Bagi wanita kena solat fardu di awal waktu. 5 minit sebelum azan dia dah kena berada atas tikar sejadah dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu hari ni kita kena ada rasa takut. Sebab apa? Kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik nyawa kita. Jadi bab Mona Fendi ni, kita doakan pada dia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kan roh dia. Aku jaminlah, insya-Allah dia sempat bertaubat. Aku yakin orang-orang yang mereka ni dah tahu ajal bila, pasti mereka bertaubat. Yang paling aku takut adalah mengenai diri kita ni. Takut-takut tak sempat bertaubat. Mungkin kejap lagi kita mati, mungkin esok kita mati, mungkin seminggu lagi kita mati, mungkin sebulan lagi kita mati. Wallahu a'lam. Jadi apa persiapan kita kepada kiamat yang paling besar dalam kehidupan kita, iaitu kematian. Jadi sebab tu hari ni kita kena berhati-hati, kita kena bersangka baik pada saudari Islam kita. Kita kena jaga akhlak kita, tunjukkan akhlak kita pada mereka yang bukan Islam, supaya apa? Mereka tertarik kepada Islam, supaya mereka pun nak masuk Islam. Jadi sebab tu hari ni, apa saja perihal individu, kita kena mendoakan kepada saudari Islam, kepada saudari Islam kita. Kita tak tahu pengakhirannya macam mana. Yang kita takut macam mana pengakhiran kita. Sebab tu kita sentiasa dalam keadaan
hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita kena jaga solat bila azan berkumandang. Kita kena takutkan Allah. Kita betul-betul kena takutkan Allah. Dan kita kena menghadap Allah apabila Allah SWT panggil kita di rumah-rumah Allah SWT. Jadi insyaAllah tuan-tuan, aku yakin Mona Fendi ni dia sempat bertaubat. Dan juga suami dia kan. Itu belum lagi cerita kesetiaan dia kepada suami dia kan. Dia kata walaupun kalau dia dapat dibebaskan pun, kalau boleh dia nak suami dia juga dibebaskan. Kalau suami dia tidak dibebaskan, kalau dia dipenjarakan ataupun diberi hukuman gantung, dia juga nak ikut bersama dengan suami dia. Masya-Allah. Ini satu jalan cerita percintaan yang perlu kita contohi. Walaupun kita tahu cerita dia, tapi kita kena yakin pengakhiran. Pengakhiran ni yang orang kata climax dalam kehidupan kita. Kita boleh ambil tauladan lah kan. Jadi apa yang kita dengar, dia keluar daripada penjara lah, dia boleh pergi menggunakan ilmu gaib lah, dia boleh gunakan macam-macam lah, boleh terapung lah, dia boleh baca Al-Fatihah terbalik lah. Apa saja kronologi, apa saja yang mereka fitnah yang ditaburkan, biar mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena bersangka baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara saudara kita dan juga diri kita. InsyaAllah. Bila kita bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik pada saudara Islam kita, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan kita. Ingat tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.